Terima kasih ya kerana sudi menerima jemputan ni. Ya, terima kasih juga. Okay. Kita memang buat 9.30 ni YB because memang kita rasa waktu 9.30 ni mostly semua dah dinner, dah tengah rest gitu kan. So mungkin adalah sedikit masa yang kita boleh luangkan untuk bincang pasal tajuk yang mungkin berat tapi kena dibincang juga kan. Jadi kita dan saya rasa dalam Clubhouse ni dia punya suasana ambience itu agak santai lah untuk membincangkannya. Definitely bukan dekat parlimen YB. Aduh, taklah. Tapi itulah pelik sikit sebab selalu kita nampak ada visual kan. Yes. Ini cakap audio saja. So okay lah, first time for me. Okay. Tapi bagus. Saya rasa platform ni banyak juga membincangkan tajuk-tajuk yang kita rasa kalau dalam webinar kan secara live streaming tu mungkin kita tak dapat nak gauge macam mana reaksinya tu. Jadi kita bincang di sini dan dia macam podcast juga lah, macam podcast kan. Jadi okay. So kita dah dapat, ni Akhil Fairuz Jengkawi dah masuk dah. Okay. Saya masukkan dia dalam saya punya Twitter dan juga Instagram. Jadi mungkin sampailah juga kepada kawan-kawan kita semua ni. Dan you will see dia sangat dynamic. Dia masuk, dia keluar, dia masuk, dia keluar macam tu tahu. So Ya. So tengoklah, kalau tak pun kita je lah bersembang kan. Ni Syikin. So saya panggil Syikin ke? Syikin boleh ke? Ya, boleh. Alhamdulillah. Saya pun belum pernah berjumpa dengan Syikin ni face to face ni. Nama panjang ni, Puteri ke? Ya, betul. Nur. Puteri Nur Puteri. Ashikin binti Datuk Gulam. Ya, betul. Okay. So memang kira Syikin legal practitioner lah ya? Betul ya? Betul. Pengamal undang-undang. Okey. Ini company sendiri ni, Syikin & Co. Ya, betul. Ya, betul YB. Saya baru follow YB juga. Ya, nampak sebenarnya. Di mana? Di Clubhouse ni ke atau di... Dekat Facebook. Facebook. Okay. Terima kasih lah sebab follow. Dia Facebook terbaik lah, memang terbaik. Alhamdulillah. Dalam bulan lepas kita punya Clubhouse ni tiba-tiba masuk Cik Cam Kamarul Bahrin daripada Astro Awani. So terkejut saya. Okay. Dan saya nampak macam Kamarul Bahrin. Saya kata takkan kot Cik Cam. Tu saya tengok profil dia, Cik Cam, dan dia bagi input jugalah sebab kita bincang tentang tajuk kepelbagaian, adakah dia asset ataupun liability di Malaysia ni, ya. So hari ni kita pakai kemajmukan which is the same juga sebenarnya. Dan tajuk ni memang kena juga dibincangkan YB. Kalau tak dia, nanti saya akan share sikit apa yang Prof Ulung, Prof Datuk Dr. Syamsul Amri, ya, selalu daripada kita UKM lah, dia punya saranan supaya kita melihat perpaduan tu dalam kacamata yang sedikit berbeza dengan apa yang kita tengok selama ni lah, ya. Jadi itu satu saya rasa satu cadangan yang perlu kita pertimbangkan. Dan adanya sekarang ni Kementerian Perpaduan Negara kan, ya, kementerian tu, so bawah Kota Tinggi Halimah. Dan dia mana satu kementerian penuh. Sebelum tu dalam Kerajaan Pakatan Harapan dia adalah satu portfolio di bawah JPM, ya, betul kan? Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Baik. So ini tapi as much as I want to hear more about it, tapi tak berapa pula saya rasa lah kementerian ni ke saya saja yang merasakan begitu. Actually is sorry to say lah, dia face value je lah. Iyalah. But ialah kalau daripada jawapan-jawapan yang dia beri itu nampak macam real lah.
So kita bagi chance jugalah. Ya, bagi Shan, betul. Tapi Alhamdulillah kita yang di bawah ni, YB rasa macam belum lah merasanya. Kalau kata nak warming up pun, nanti cukup lah masa untuk warming up. Tapi Ya. kita... Which is true. Kita akan bincang malam ni. Baik, okey, betul. Saya menunggu saya punya co-moderator untuk masuk. Iaitu Ustaz Arham American, orang muda ni. Daripada ni merupakan kolaborasi lah antara Akademi Dr. Har dengan Siasah Rahmah Research and Consultancy. So dia orang ni memang merupakan asatizah muda ni, anak-anak muda kita yang memang orang kata tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan kepada umum lah tentang apakah sebenarnya politik dan Islam itu sebenarnya. Saya rasa Kenal dia sebenarnya. Ya. Tapi saudara Tarma tak masuk lagi. Belum. Tarma Pillai belum lagi. Tarma Pillai. So YB sendiri dengan saudara Tarma memang biasa ke bertemu? Tak pernah. Belum lagi ya. Okay. So this is baru ni minggu lepas kami ada wacana Cinta Malaysia tentang bahasa Melayu dan generasi muda. Dan alhamdulillah ketua pengarah Dewan Bahasa Pustaka sendiri hadir dengan Dr. Nur Aisyah Zainuddin atau muharikah daripada Iman Shop, anak muda yang menerbitkan banyak buku bahasa Melayu. Dan juga saudara Kiri Darren Jayakumar, dia ni CEO The Bibliophile Bookshop dan juga menerbitkan juga bahasa Melayu punya buku. Jadi dan bila ditemukan dalam satu wacana tu, saya nampak macam they found each other. Maksud dia kan selama ni macam tak ada peluang kan nak bertemu. Jadi saya nampak mungkin wacana-wacana sebegini kita sebenarnya menemukan ramailah sama ada mereka yang mempunyai cita-cita yang sama tapi sebelum ni tak ada peluang untuk bersama So Syikin, so saya dah letakkan Syikin sepentas lah dengan YB ni. Alhamdulillah. I think saudara Tarma dah ada tu, Bina. You can boleh bawa dia ke pentas. So kita dah cukup tunggu Arham lah ni. Okay. Boleh. Saudara Tarma, apa khabar? Hai, khabar baik. Boleh dengar? Boleh dengar loud and clear. Terima kasih Tarma. Saya selalu mungkin membaca saja tentang saudara, tapi malam ni alhamdulillah boleh berada di atas pentas lah yang sama ni untuk berbincang. So ni YB Tuan Haji Said Ibrahim pun dah ada dan juga saudara Tarma. So mungkin berkenal-kenalan dulu. Boleh, tak ada masalah. Apa khabar? Okay. Saudara Tarma, base-nya di mana? Kalau Saya di KL, di Sentul. Okay. So tapi office 18 memang dekat area KL lah. Dekat kawasan Chowkit. Okay. So tak jauh lah sangat dengan Sentul tu ya. Tak jauh. So mudah nak pergi kerja semua kan. Tak ada isu. Yelah. So okay. Saya rasa saudara Arham pun dah ada ni. Kita boleh mulakan dah. 3 minit dah. Boleh? Ustaz Arham. Kita bawa Ustaz Arham ke ni dulu. So saya difahamkan YB Tuan Haji Said ini kali pertama dia di Clubhouse. So okay. So ni satu pengalaman barulah ya. Ustaz Arham, apa khabar? Ustaz sihat ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey. So kita boleh mulakanlah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam penuh kasih sayang. Selamat kembali ke diskusi bulanan, diskusi Serambi Dr. Har yang sebenarnya adalah usaha sama Akademi Dr. Har dan juga Siasah Rahmah Consultancy yang saya akan
menjadi moderator bersama dengan CEO-nya iaitu Ustaz Arham Merican, dan mungkin kita tak namakanlah diskusi serambi Dr. Har dah. Kita boleh buang Dr. Har tu sebabnya sekarang ni dia bukan Dr. Har punya saja kan ya, ni Arham. Jadi kali ni kita ini adalah episod yang ketiga. Sebenarnya objektif utama diskusi Clubhouse ini adalah untuk bincangkan tajuk-tajuk yang walaupun ya kita katakan satu tajuk yang sangat penting dan ke Clubhouse. Saya pertama kali lah macam saya sebut tadi, tapi saya rasa menarik dan saya rasa kalau ada yang kontroversi lebih best lagi lah. It's okay, kita boleh bincang sama-sama. Rakan panelis Puan Puteri Nur Ashikin dan kemudian saudara Tarma Pillai juga. Jadi bila kita sebut tentang muhibah ni, saya rasa soalan tadi apakah nilai muhibah dalam masyarakat kita sekarang ni kan, sama ada semakin kukuh atau semakin rapuh. Saya mula-mula nak jawab, saya nak kata dia turun naik. Okay. Maksudnya ada kadang-kadang dia kukuh, ada kadang-kadang dia rapuh ataupun fragile. Tapi saya fikir balik tadi, saya rasa sebenarnya dia makin rapuh. Dan saya sebutkan begini sebab nilai ini dia sebenarnya dia tak statik. Ya, maksudnya dia ada kaitan dengan suasana sekeliling, dengan emosi, dengan sentimen dan juga propaganda. Jadi walaupun kita nak nafikan, kita tak mau nafikan lah, muhibah ni dia ada asas-asas dia lah. Macam tadi Ustaz Arham sebut, dia ada perpaduan, juga menghormati, bertanggungjawab, kerjasama, bersikap adil, etika. Tapi faktor emosi, sentimen dan propaganda ni sangat memberi kesan kepada nilai muhibah itu. Jadi bila saya sebutkan tadi dia semakin rapuh, sebab kebetulan saya hari ini jumpa kawan lama. Tar, ni cerita-cerita sikit lah, tak apa. Boleh. Dalam Clubhouse ni memang kita cerita pun. Cerita-cerita. Jadi ni kawan lama saya dulu masa sama-sama belajar di sekolah, masa tu di Kuantan, main hoki sekali. Jadi bila jumpa balik ni terkenang kisah-kisah lama. Kawan saya ni seorang India. Seorang India. Saya ramai keliling saya ni kawan India ada, kawan Cina, kawan Melayu pun ada. Baik. Jadi bila sembang dengan dia tadi, saya ambil kesempatan untuk tanya pendapat dia. What do you think? Apa yang you fikir berkenaan dengan tahap muhibah perpaduan kita sekarang ni? Dia jawab mudah je. Dia kata memang deteriorating, dia kata. Because dia kata, you tengok dari segi orang, for me lah, dia kata sebagai orang India, saya ada anak saya dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan SPM. Boleh dapat sekurang-kurangnya diploma di universiti. Tetapi tak dapat. Tak dapat. Dan ada pelajar ataupun kawan anak dia tu yang kurang dia panggil, dia punya keputusan dia taklah seperti mana anak dia, tetapi dapat masuk ke dalam universiti IPTA dan teruskan pelajaran dia. Jadi dia kata saya susah nak explain kepada anak saya ni. Kerana anak saya ni anggap dia juga adalah warga negara Malaysia. Dia juga patutnya ada peluang untuk pendidikan berdasarkan kepada keputusan peperiksaan dia yang baik. Jadi dia anggap dia ada peluang yang sama untuk pendidikan di peringkat universiti. Jadi saya tanya dia, what tentang menyentuh tentang kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, juga dari segi pendidikan. Jadi bila macam tu, kita tengok sebenarnya kita memang tak kurang daripada asas-asas ni. Tadi Dr. Har sebut rukun negara kan, berkenaan dengan perlembagaan. Wawasan 2020 pun memang jelas sebut tentang perpaduan. Malah RMK 12 disebut dia inklusif. Salah satu tema dia tu inklusif, keterangkuman. Jadi dan antara feature ataupun satu perkara yang penting dalam RMK 12
ialah juga berkenaan dengan merapatkan kesenjangan ni. Ya. Ya. So dia sebahagian daripada tu. Tapi maksudnya saya rasa apa yang berlaku ialah asas itu memang tak kurang, tetapi dari segi amalan, dari segi dasar, cara dilaksanakan itu menyebabkan sebenarnya kita tak mencapai apa yang kita inginkan lagi. Jadi saya setuju tadi bila kata tentang penyatu paduan Tuan Syed? perpaduan sebenar itu. Mm-mm. So there is apa dia panggil ada konflik lah berkenaan dari segi peluang-peluang yang ada, mungkin peluang pekerjaan, peluang pendidikan di kalangan pelbagai kaum, menyebabkan ada perasaan-perasaan yang tidak puas hati. Menyebabkan ada perasaan-perasaan yang rasa bahawa dia diskriminasikan. Menyebabkan ada perasaan bahawa dia perlu bekerja 10 kali ganda. Ya, terpinggir dan maknanya tidak ada terpinggir. keadilan dan kesaksamaan. Ya. Ya, lebih-lebih lagi bila ada berlakunya misalnya salah guna apa dia panggil kemudahan, salah guna kuasa, kroni-kroni dan sebagainya, kan. Jadi bila macam itu berlaku, maknanya yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa ke dana. Lebih-lebih lagi apabila kena pula dengan kaum yang bukan Melayu, jadi dia menambahkan lagi sentimen, emosi, perasaan itu menyebabkan orang memang marah. Dan orang rasa bahawa apa you cakap pasal muhibah apa semua ni kan, sedangkan kami warga negara Malaysia juga, tapi kami seolah-olahnya menjadi warga negara citizen, second citizen lah. Ya, malah mungkin boleh dianggap sebagai pendatang ataupun orang yang asing. So ini perkara saya rasa penting lah kalau kita nak sebut tentang sama ada nilai muhibah kita tu dia makin kukuh ataupun makin rapuh. Tapi saya berani nak kata makin rapuh. Walaupun di kalangan orang yang faham, dia rasa kita okey je. Ya, kita boleh duduk semeja, duduk makan bersama dengan orang bukan Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, Kadazan. Tetapi sebenarnya secara menyeluruh, kalau kita tanya kadang-kadang dengan orang Melayu, mereka rasa bimbang, mereka rasa masih diurut. Curiga. Dia rasa prasangka buruk tu kuat, melampau. Ya, jadi bila begitu dan diapi-apikan lagi, maksudnya kita tak cukup kuat lah dari segi perpaduan yang kita katakan ataupun muhibah tu. So itu dululah. Terima kasih. Saya serahkan pula pada Ustaz Arham untuk meneruskan perbincangan kita ni. Sila Ustaz. Terima kasih YB Syed. Kalau saya mungkin tadi kita dah dengar pandangan YB Syed mungkin mewakili golongan yang agak senior kot. Soalan saya seterusnya ni kepada saudara Tarma Pillai. Saudara merupakan pengasas bersama Undi 18. Mungkin nak berkempen ataupun nak advocate untuk kerajaan membenarkan mereka yang berumur 18 ke atas untuk mengundi secara automatik ni. Mungkin ada survey yang dibuat, ada kaji selidik dan sebagainya. Mungkin di situ dan kalau kita tengok dari segi politik kita, banyak yang diperkatakan bahawa rakyat Malaysia ni bila mengundi, dia masih mengundi berdasarkan bangsa, kan. Disebabkan itu ramai yang berkata ramai antara mereka yang pimpinan parti lah, mereka kata party based race based party ni still relevant di Malaysia, kan. So bagi saudara Tarma Pillai, adakah saudara melihat bagi yang golongan muda ni sifat ataupun sikap muhibah mereka ni berbeza dengan yang agak senior? Adakah golongan muda lebih terbuka ataupun seperti yang YB Syed sebut tu masih ada rasa curiga terhadap satu sama lain, kan? Kalau kita refer contoh mungkin pada social media, kan, bila kita lihat pada ruangan komen, dan contohnya kalau saya boleh sebut berita tentang pemandu mabuk, berita tentang kadang-kadang mungkin ada dulu kontroversi tentang pembelajaran tulisan Jawi dan sebagainya. Kita nampak komen-komen di Facebook itu tidak menggambarkan nilai muhibah yang sebenar, kan. So mungkin saudara Tarma boleh kongsi pandangan sifat muhibah dalam kalangan orang muda khususnya. Adakah bagi saudara Tarma Pillai mereka lebih terbuka ataupun
perasaan syakwasangka tu masih menebal kan, dalam kalangan orang muda. Silakan Saudara Tarma. Okey, terima kasih. Pertama sekali terima kasih atas jemputan pada Dr. Halina, pada Ustaz Arham. Memang ni satu topik yang penting dan baiklah untuk kita bincangkan bersama. Baik, kalau kita melihat dari segi perspektif anak muda kan, dan tentu kita bukanlah organisasi yang membuat survey secara sendiri, tapi saya boleh bagi citation lah, survey-survey yang dilakukan oleh organisasi seperti Merdeka Center, Invoke dan sebagainya kan. Mungkin saya boleh berikan beberapa data sedikit dari segi politik dan juga dari segi sentimen anak muda berkaitan dengan perbezaan kaum, berkaitan dengan harmoni dan juga muhibah lah antaranya. Kita boleh katakan dari segi politik kan, anak muda secara asasnya mereka tidak begitu berbeza pola pengundian atau pola politiknya berbanding dengan golongan yang lebih tua kan, tidak begitu berubah. Di mana secara asas identiti politik itu memainkan peranan yang begitu penting kan. Contohnya kalau kita tengok 3 perkara, iaitu kaum, agama dan juga geografi. Maksudnya sama ada individu tersebut lahir dan juga membesar dan bekerja di kawasan bandar, di kawasan luar bandar atau di kawasan yang semi-urban atau separa bandar kan. Ini adalah 3 faktor yang paling utama, bangsa, agama dan juga geografi, yang menentukan sama ada apa pegangan politik individu ini kan. Dan perkara ini adalah secara kita boleh cakap memang adalah menentukan pola pemilihan pengundi, tak kisah sama ada golongan muda ataupun golongan yang lebih tua. Tapi saya rasa apa yang membezakan sedikit lah kan dari segi golongan muda dengan golongan yang lebih tua adalah beberapa perkara. Pertama adalah golongan muda lebih terbuka untuk mengundi untuk YB atau calon yang berbeza bangsa atau kaum dengan mereka kan. Itu satu perkara yang menarik lah kan. So walaupun adanya pendirian ataupun adanya kesetiaan kepada seperti yang saya cakap 3 faktor tadi, tapi mereka masih adanya keterbukaan sedikit untuk mengundi di luar atau mengundi untuk YB atau wakil rakyat yang mungkin berbeza kaum. Itu perkara yang pertama. Kedua adalah anak muda dia kurangnya setia pada parti politik. Itu satu lagi pola yang menarik lah kan, di mana dia menunjukkan bahawa anak muda walaupun mereka mungkin dari keluarga yang dari parti politik yang sekian kan, tapi mereka sanggup atau mereka berani untuk mencuba dan mengundi untuk parti yang lain. Itu perkara yang kedua, dan saya rasa itu satu perbezaan yang menarik dalam sistem di mana berlakunya pertembungan idea atau pertembungan di mana it is all up for grabs kan, terutamanya untuk anak muda ini, di mana parti-parti politik boleh cakap bahawa mereka they cannot just rely atas grup anak muda ni akan jadi fixed deposit mereka kan, maka mesti ada pertembungan untuk memenanginya. Itu kedua. Dan ketiga dan terakhir tentang anak muda ini adalah fokus dia dari segi politik yang paling besar adalah economic affairs kan, isu-isu ekonomi, contohnya isu sara hidup, cost of living, isu-isu tentang gaji minima, isu perumahan, isu gaji yang bermaruah, dan itu adalah isu-isu yang paling mustahak untuk anak muda untuk menentukan siapa parti mana yang mereka akan sokong. Maka kita dapat nampak bahawa walaupun adanya pegangan atau adanya persamaan seperti generasi yang sebelumnya dari segi identity politics, tapi adanya juga fokus tentang isu-isu seperti ekonomi dan sebagainya yang lebih ke depan dalam beberapa hal kan. Itu satu perkara yang kita nampak. Tapi kalau saya nak komen dari segi anak muda secara general kan, dari segi perasaan muhibah, saya rasa Ustaz Arham dah bagi contoh yang begitu betul lah kan. Kita boleh tengok sentimen di media sosial saja untuk melihat, kerana kita sedia tahu bahawa rakyat Malaysia adalah antara negara atau antara golongan yang paling banyak highest reach of the population on social media kan, dari segi Facebook, dari segi WhatsApp, dari segi Twitter, Instagram dan sebagainya kan, dan juga sekarang ada TikTok juga kan. Maka kita boleh dapat nampak pola pemikiran ataupun perspektif anak muda berkaitan beberapa isu-isu kan, dan kita dapat nampak bahawa adanya perbezaan yang besar. Kita boleh nampak bahawa antara kumpulan anak muda, ada anak-anak muda yang lebih bersifat perkauman. Mereka memang bersifat lebih ekstrim dan mereka adanya rasa syak wasangka, adanya rasa curiga,
adanya sampai rasa kebencian kan, memang mengeluarkan kata-kata kesat, mengeluarkan kata-kata yang bersifat perkauman kan, dan secara terbuka mengeluarkan statement-statement yang boleh dianggap resis lah kan. Itu adalah satu golongan yang kita tidak boleh nafikan. Tapi ada juga satu golongan yang lain, dan ini ramainya adalah anak-anak muda di bandar banyaknya ya, di mana mereka mungkin ada pendedahan yang berbeza kan. Mungkin mereka mendapat pendedahan dari segi media yang mereka lihat, exposure kepada tempat-tempat lain di internet, atau mungkin pendidikan yang berbeza di institusi yang berbeza, dan mungkin mereka melihat satu perkara yang lebih, atau satu environment yang lebih majmuk kan. Macam saya sendiri, saya memang dari sekolah kebangsaan kan, dari kecil sampai besar memang di sekolah kebangsaan, dan saya melihat adanya kepelbagaian kaum kan, adanya dalam situasi kelas itu sendiri, adanya kita dapat nampak dalam kelas bahawa kita selesa dengan orang-orang yang berlainan bangsa. Kita ada kawan-kawan yang berbangsa India, berbangsa Cina, berbangsa Melayu, dan berbangsa Punjabi dan sebagainya kan. Maka kita pun rasa tak beranilah nak cakap benda-benda yang terlalu perkauman ni kan. Sebab kita pun ada kawan kan. Maka saya rasa pengalaman-pengalaman di mana anak-anak muda yang duduk terutama di kawasan bandar, mungkin adanya perbezaan yang mampu memberi kesan kepada cara mereka melihat dunia lah kan. Jadi secara kesimpulannya, kalau kita nak cakap anak muda ni, kita tidak boleh generalize lah kan. Memang ada perbezaan besar antara dua grup ni lah. Kita boleh cakap yang lebih konservatif, atau yang mungkin kita boleh cakap lebih liberal, tapi itu pun perkataan yang saya rasa kurang tepat lah bagi saya kan. Kerana yang liberal ni bukannya dia nak terbuka untuk segala-galanya, cuma dalam isu ini dia lebih terbuka kan. Yang konservatif bukannya konservatif segala-galanya kan, cuma mungkin dalam isu ni dia mungkin lebih tertutup kan. Maka saya gunakan perkataan tu, tapi just as a guideline je lah. Kita jangan tersekat pada tu. Jadi itulah pemula bicara. Saya akan explain lebih untuk round kedua. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih saudara Tarma. Menarik point yang saya suka, point yang pasal ekonomi tu. Di mana orang muda sebenarnya dia lebih concern pada ekonomi. Saya secara peribadi saya setuju. Cuma mungkin kalau saya boleh bagi follow up question sikit saya nampak isu dia satu, assumption yang saya buat, mereka yang mungkin ada masalah ekonomi, mereka lebih kita sebut sebagai vulnerable, ataupun mereka ni lebih terdedah kepada risiko untuk menjadi tidak muhibah, disebabkan adanya golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab yang suka buat diversion ataupun suka alih perhatian untuk menjadikan isu ekonomi ni dia tahu salah dia, ekonomi teruk. Kemudian dia sengaja mengapi-apikan suasana supaya orang beralih daripada bincang isu ekonomi kepada isu resis antara kaum. Apa pandangan mungkin apa pandangan saudara Tarma? Tu memang saya bersetuju lah kan. Itu memang realiti lah kan. Apabila kita ada apa-apa isu besar kan, isu rasuah, isu katakan polisi-polisi yang mungkin yang pelik-pelik kan, atau mungkin mungkin rakyat rasa sakit dan sengsara dan sebagainya, tiba-tiba ada pula kita mengejar saya ingat lagi contohnya kan, masa zaman COVID ni, saya ingat lagi contoh yang paling jelas adalah kempen nak mengejar orang Rohingya kan. Dan saya rasa memang nampak sangat cara coordinated. Dia dengan cara yang bukannya perkara tu lahir secara organik kan, bukannya orang kecil-kecil macam randomly dia cakap dia marah pasal orang asing dan sebagainya. Dia secara coordinated, adanya Facebook group yang besar, adanya power user, dan adanya cyber trooper yang terbabit. Mereka menggerakkan sentimen rakyat, padahal dia nak mengalihkan kemarahan dari situasi ekonomi yang mungkin tidak begitu bagus, dan mereka marah tak dapat keluar rumah, marah tak dapat menyara hidup dan sebagainya. Dia tukar kemarahan tu kepada orang lain kan. Maka memang adalah, dan itu sebenarnya antara isu di negara kita kan. Kita terlalu mudah perhatian kita lari dari isu yang mungkin akan membantu kita dalam jangka masa sederhana atau jangka masa panjang, tapi kita lari fokus
kepada isu jangka masa pendek. Kan jadi kita shock, kita marah, oh memang rasa best lah, oh kita jadi champion untuk jangka masa pendek, tapi kita pun lupa apa kepentingan kita untuk jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Memang itu saya memang kena akui lah, ini isu dengan rakyat Malaysia dan memang kita kena jadi lagi bijak lah untuk menghadapi isu ni di masa hadapan. Ya. Betul. Sama lah macam isu baru ni tentang timah. Dia tak di-isu pun. Sebelum tu kita dengar ada pemimpin nak pergi Jerman, ada pemimpin nak pergi Singapura, kemudian amanah raya rugi 1 bilion, tiba-tiba muncul seorang yang bernama Timah ni yang menghilang fokus kita kepada isu-isu sebenar. Okay, saya serahkan balik pada Dr. Halina. Sila. Okay. Terima kasih saudara Tharma dan Ustaz Arham. Itu dia orang muda bercakap ya. Dan kita lihat, saya suka yang tadi bila Tharma kata mungkin anak muda, mungkin cara mereka melihat pada politik tidak lagi politik kepartian. Jadi saya pernah saya rasa pada perbincangan yang lepas dengan Arham, saya kata mungkin kita boleh ataupun episod yang pertama agaknya kali ni mungkin calon bebas yang akan lebih dapat banyak undi daripada kalau dia mewakili parti-parti politik. Kalau dulu yang bebas ni selalunya hilang wang pertaruhan ya YB, tapi mungkin kali ni ya kita lihat kalau ada ya pengaruh ya ataupun influencer ni nak masuk sebagai bertanding tu mungkin lebih banyak. Tapi walau bagaimanapun yang berjuta-juta tu bukannya pada satu konstituensi kan. Jadi tu yang mungkin tidak akan terjerma lah di dalam bentuk politik itu ya. Okey, kita Shikin dah mungkin lama menunggu ya Shikin. Jadi kali ni kita tahu bahawa Shikin datang ya daripada yang kita anggap mewakili rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak lah ya. Dan kita selalu lihatlah nilai muhibah dalam kalangan rakyat Sabah dan Sarawak ini ya selalunya memang lebih majmuk ya dan nampak lebih, dan ini sudah lama ya berakar umbi. Jadi mungkin di situ ada wujud persamaan atau perbezaan yang mana ya boleh kita jadikan sebagai identiti rakyat Malaysia itu ya. Maknanya kalau boleh apakah agaknya rahsianya ya ataupun saranan ya, daripada Shikin sendiri kalau lihat daripada pengajaran yang kita boleh ambil daripada rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak dalam konteks muhibah ini. Silakan Shikin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada Dr. Halina, Ustaz Arham, Mr. Tharma Pillai and also our YB Syed, YB Ledang Member of Parliament of Ledang, Johor. Basically, I'm a Sandakan. Saya orang, I have to apologize. I need to converse in English because although we are Malaysian, right? However, in Sabah itself, we don't converse in Bahasa. That is the first thing that I have to emphasize here. Okay. Because according to our federal constitution, Sabah we have immunity. We're using English language as our first language. So we have 32 ethnics in Sabah because I'm from Sandakan, so I will more focus on Sabah instead of Sarawak. Yep. We have 32 ethnics. Like me, myself, from my father's side is Suluk, from Sultanate of Sulu, and from my mother's side she's a Sharifah. She's a Bajau, and majority in Sabah is Bajau. That's why during PRU 14 we managed to conquer the government under Parti Warisan Sabah. Because my uncle, the president himself is a Bajau. So in Sabah, the concept of majmuk, right? We have multiracial. We have 32. Imagine. So only the strongest and the majority will get the mandate. So. Like for instance, right? Since our independence, 1962, my grand uncle Tun Mustafa is the one who been elected as the Yang di-Pertua Negeri Sabah, and you can see from there since 1962 up until now, it's still my family. Now the current TYT is also my uncle Tun Johar. So. That's why the concept of majmuk here is not exist actually in Sabah, to be honest. The majority is yes. Once you have a bigger voice, you will get bigger votes.
I don't know about Johor website, but this is the reality. Thank you, doctor. Okay. Jadi maknanya you are trying to say, Shikin, that you don't think that Muhibah is actually existing Exist. in Yes, Sabah. yes. Okay. The majority will rules everything from the politics, economics, and social. Well, this is something new, I would say. What about you, Arham? Do you think this is, well, when we are actually putting this, questions for you, we were thinking that, what is happening in Sabah and Sarawak might be something that can be exemplary for us. But now you are saying that it is not really existing, at least in Sabah. Begitu? But I think maybe Puan Sikin, thank you for giving that. I think this is some new insights for us. But if we look at the social media, many of the users are sharing news on Sabah, saying that in terms of maybe religion tolerance, maybe it is more stronger than in Semenanjung. Yes, true. In terms of religion tolerance, it is very true because why? Like for instance, right, the majority are Bajau, Suluk, and the Kadazan Dusun, the KDR, Kadazan Dusun, Murut, KDMR. Most of them actually has been converted to Muslim. Yeah, like during Tun Mustafa, right? Most of these Dusun and Kadazan actually has been converted into Muslim, and that is why there is a very high tolerance towards religion. Like regardless, you are Muslim, you are not Muslim, that is not an issue anyway. Alright. Kiranya kemajmukan dalam pelbagai agama tapi tidak bangsa, macam tu ke, Puan? Yes, true. Right. Okay. Alright. But That's very interesting kalau I boleh interject. sila, YB. Yeah, because dari segi perspektif rakyat di Semenanjung lah, saya rasa kan. From Semenanjung, from Peninsula point of view, you have how many? 32 ethnic groups. 32, yeah. 32 ethnic groups. So knowing that there are lots of ethnic groups, then you would have the opportunity to really be majmuk, really majmuk, and you have to tolerate the different ethnic groups that you have. So the tendency, because of the many ethnic groups, for you to exercise constraint ataupun restrain, not to actually mencurigai, letakkan kesamaan ataupun in terms of your differences aside, but looking at the unity of the rakyat Sabah per se. Isn't it true like that, or it's not? It's not, because keakuan is very, very huge in Sabah. You can see, if let's say you are running for politics, right? So you will never win without unite with these majorities races. Okay, all right, I understand. So Okay. it's basically KDM lah. KDM and also Suluk and the majority group. Okay, it's a different perspective because you're looking at it from political point of view. Baik. Okay, itu komen saya Tar. Okay, terima kasih. Tapi memang nampak gayanya kita tidak boleh lari daripada konteks politik itu. Kerana dia politik itu yang memberikan the ambience ataupun suasana sama ada kita boleh bersama, mempunyai mimpi yang sama dan sama-sama membantu satu sama lain untuk mencapai cita-cita tersebut. Pada saya itu the bottom line of Muhibah. Baik, kita masuk kepada pusingan yang kedua. Arham, boleh? Okay. Kita sebab tadi Puan Shikin dia agak lama menunggu gilirannya dalam pusingan kedua ni. Sila Arham, mungkin boleh mulakan pusingan kedua ni dengan Puan Shikin juga. Silakan. Okay, right. So pusingan kedua ni mungkin lebih panas sikit daripada yang pertama. Kita temanya adalah kita future state So maybe to Puan Shikin, kalau kita tengok dalam berita nasional ataupun kalau kita tengok pada macam mana kerajaan ingin menguatkan hubungan antara semua Semenanjung Sabah Sarawak ni,
biasanya dicadangkan untuk ada timbalan Perdana Menteri daripada Sabah atau Sarawak. So itu cadangan biasalah dengan harapan mungkin orang di Sabah di Sarawak tu lebih rapat dengan mereka yang di Semenanjung. So what's your opinion on this, Puan? In fact, we have already made us one step ahead. Datuk Wan Junaidi, our new minister for law, right? Mm-mm. We have discussed about this. In fact, I'm one of the panel for government regarding MA 63 that to amend the Federal Constitution of Section 1, Subsection 2 to make Sabah as the partners, not one of the 13 states. So, in view of this, of course, I like this question because my uncle himself, Dato' Shafi Abdal, was offered to be Prime Minister, supposedly, but he could not manage to get majority. So what are we trying to do here is we don't want majority. Now we want to change the law. We want to amend the Federal Constitution to make Sabah as partners. So when you are partners, you can have a say. Look, like maybe next year will be Shikin lah, the Prime Minister of Malaysia. Let's say, for Yes. example. Yeah. Tak apa, Shikin. Okay. That's Meaning to say to give way to Sabahan yeah. for the first time to be the Prime Minister of Malaysia. Because all this while for the past 60 years, there is none. Okay, even the first attempt was made by my uncle, Dato' Shafi Afdal. But well, today is his birthday anyway. He couldn't make it because of course he wouldn't get the majority. So until and unless we enact the law, we make it compulsory that look, we are partners, and Sabah must become one of the Prime Minister. So only then we can get it. That's my point of view, Ustaz Arham. Thank you. I see. So are you saying that Sabahan needs to be a Prime Minister in order for Yes, Sabahan yes, to be better and to be correct. at par with the other states? Yes, very true. Because we have, like the spirit with my grand uncle Tun Mustafa in 1962 in the Malaysian Agreement in London. The spirit is to make us partners, not become states. But however, during Tun Hussein On become the Prime Minister, they amend the Federal Constitution and making Sabah as one of the states. So this is like downgrade, something that we cannot accept. And I also want to know why Federal doesn't want to give away to Sabahan become the Prime Minister. I don't see any problem. What are criteria that you're looking? It We seems, have it. sorry Puan, it seems very keakuan Yes, it is. because Ibnu Khaldun, Ustaz, yeah. Ibnu Khaldun in his book, he says that the government can only last for 40 years, So if we can guling the Barisan Nasional in 2018, this is nothing impossible to change this kind of perception, this kind of idea, because it's already, the 40 years already lapsed. I see. No, because Yeah, for the if you are discussing in the spirit of muhibah and to in the spirit of majmuk, regardless of who are the Prime Minister, the Prime Minister should lift all the states together. But from your point of view, it needs to be a Sabahan. Oh, no. What I'm trying to say is to give a chance to us. Not only federal, right? Because we are partners, three of us, like federal, Sabah, and Sarawak. Previously was with Singapore, four of us. So it's just that for these 62 years, there is none from Sabah, there is none from Sarawak. So it's just that my point of view, just saying that why not this Sabahan or this Sarawakian become the Prime Minister? There should be no discrimination. That's all. Yep. Thank you, Puan Sikit. Very interesting point of view. Yeah, of course. This is actually the main reason for us to, really put everything on the table and
I guess all of us will have our own concern. And if you genuinely wants to be inclusive, ya, keterangkuman tadi kan, YB Syed Ibrahim. So these are things that we need to think about, you know, rather than just pushing it aside gitu. Okay, saya teruskan ya, Arham, kepada saudara Tharma, ya. Tadi kita ada cakap juga tentang sekolah vernacular tu kan. Tadi pandangan saudara lah kan. Adakah seruan pemansuhan kewujudan sekolah vernacular ini, ya, dan juga apa akan mempercepatkan lagi agaknya proses perpaduan yang kita idam-idamkan, dan bagaimana peranan pendidikan dan semua sistem yang berkaitan itu, ya, untuk mengukuhkan lagi nilai muhibah itu di Malaysia ni. Sila saudara Tharma. Okey, terima kasih. Saya tahu memang isu sekolah vernacular ni memang Agak isu keluar. yang cukup hangat, Yeah. isu yang cukup sensitif kan. Right. Okey, sebelum saya mulakan bagi pendapat saya, Sila. saya boleh ceritakan sedikitlah tentang background pendidikan saya, ya. Baik. Saya memang seorang yang dah memang hampir ada my whole life dalam sistem pendidikan kebangsaan lah. Dari sekolah kebangsaan Seri Bintang Utara, SMK Seri Bintang Utara, lepas tu saya pergi ke Maktab Tentera Diraja kan, sekolah asrama, lepas tu saya mendapat beasiswa JPA, pergi ke Universiti Tenaga Nasional, dan kemudian pergi melanjutkan pelajaran ke luar negara kan. Maka kita dapat nampak bahawa bagi saya sendiri, saya memang saya dah biasa dalam sistem kebangsaan. Jadi saya bukanlah cakap jadi ni ambil dengan pinch of salt lah kan. Bagi saya adalah bila saya cakap pasal perkara ni, bukanlah sebab saya nak anti sekolah kebangsaan, tapi saya memang suka sekolah kebangsaan. Cuma kita perlu melihat dalam kerangka lebih besar. Okey, bagi saya dari segi sistem perlu mansuh atau tidak, sekolah vernacular bagi saya memang tidak perlulah, dan tidak patut bagi saya. Kerana apa? Kerana sistem yang kita ada sedia ada at the moment adalah saya rasa satu sistem yang okey, yang bagus, tapi boleh diperbaikkan untuk masa ke depan kan. Apa yang bagus, kita boleh cakap apa yang bagus dulu kan. Pertama adalah kalau kita tengok data, dan ni pun saya pun baca sendiri, saya pun banyak belajar, banyak berbincang dengan orang, baru saya belajar tentang perkara-perkara ni kan. Ada satu perkara di mana dari segi pendidikan anak muda, pendidikan anak-anak kecil kan, ada faktor mother tongue education kan, di mana pentingnya untuk mereka memahami konsep-konsep yang asas, mungkin seperti nombor, seperti abjad dan sebagainya kan, isu perkara-perkara yang asas supaya mereka mampu memahami dunia dengan senang melalui mother tongue education kan. Dan saya rasa sistem yang kita sedia pakai, di mana wujudnya sekolah vernacular yang kita fahami pada peringkat sekolah rendah kan, adanya sekolah jenis kebangsaan, dan ini adalah sekolah-sekolah yang disubsidi kerajaan ataupun dibiayai oleh kerajaan. Dan saya rasa ini sistem yang saya rasa okey. Kerana apa? Kerana kalau kita mengikut sistem yang sepatutnya, mereka dari sekolah-sekolah ini mereka pergi kepada sekolah kebangsaan, SMK yang dibiayai kerajaan, dan tidak ada ya sekolah vernacular pada peringkat menengah yang diberikan duit oleh kerajaan. Maka kalau kita tengok sistem sedia ada, kontroversi dia adalah tentang sekolah rendah kan, dan ini bukanlah the whole education system kan. Maka persoalan dia yang kita kena tanya adalah pertama adalah, adakah kita nak mansuhkan mother tongue education pada peringkat awal? Pertama, adakah ada value atau adakah ada untung yang kita buat dari segi perkara tersebut? Pertama. Kedua adalah, apakah faktor yang ada berkaitan dengan pendidikan swasta atau private education? Kerana kita tidak boleh hanya mengharamkan vernacular atau sistem pendidikan vernacular, dan seperti yang saya katakan tadi, kerana ramai anak muda atau ramai anak kecil yang mungkin mereka tidak mahu masuk kepada sekolah sistem pendidikan, mereka akan masuk kepada sekolah menengah yang swasta kan. Mungkin swasta berbahasa yang ada O-levels, A-levels dan sebagainya, ataupun sistem pendidikan swasta yang memakai UEC dan sebagainya kan. Maka ini adalah sistem yang ada. Maka kita perlu tanya balik dalam kerangka yang lebih besar, bukan sahaja kerangka vernacular atau tidak, tapi kita perlu tanya pertama mother tongue education untuk anak kecil, dan kedua adalah bagaimana untuk kita adanya polisi berkaitan dengan sekolah-sekolah swasta.
saya nak cakap itu kerangka pemikiran kita yang kita perlu tekankan. Alright. Itu yang intro yang saya nak bawa lah kan. Baik. Bagi saya, Kalau saya Ya. boleh just mencelah. Sila. boleh silakan. Mother tongue education for kids kan. Ya, Betul. betul. Ni anak yang terlalu kecil lah. Bukan yang besar lah. Ya. Dengan status sekolah menengah jenis kebangsaan. Okey, bagi saya seperti yang saya katakan tadi, saya sokong sistem yang sedia ada, di mana kerajaan memberikan subsidi atau membantu atau menyokong kewujudan SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan, supaya anak-anak muda dia normalisasikan semula untuk masuk kembali ke dalam sistem sekolah sistem kebangsaan lah kan. Manakala kalau ada yang mereka nak pergi bergerak sendiri, tak kisah menggunakan maybe Islamic education, atau mereka ingin menggunakan sistem English education dan juga Chinese education atau mereka perlu bergerak sendiri kan. Itu adalah dua sistem yang kita pakai sekarang kan. Cuma persoalan dia saya nak kalau kita tengok dalam persoalan yang lebih besar adalah kenapa sistem ini wujud dan bagaimana cara untuk kita perbaikkan sistem ini. Saya rasa itu soalan yang lebih sukar untuk dijawab kerana dia melibatkan pelbagai faktor. Saya ingin kongsikan data sedikit je kerana kita sukar dari segi nak dapatkan data pendidikan ni teramat sukar. Memang MOE dia takkan bagi data ni semua, so memang sukar untuk kita bagi untuk kita dapatkan. Tapi saya ada satu artikel yang menarik dari Malaysia Kini yang mereka membuat survey dengan Base AI. Base AI ni adalah survey company di mana mereka membuat polling untuk menentukan berapa peratus individu dalam pelbagai lapisan masyarakat yang pergi kepada sekolah vernacular dan yang pergi kepada sistem sekolah kebangsaan. Dan mereka mengenal pasti bahawa anak muda yang seumur dengan saya lahir umur 1993 kan. Anak-anak muda yang sebaya saya kan. Hampir 80% anak muda Cina contohnya pergi ke sekolah vernacular. Manakala pada orang-orang atau orang-orang Cina yang lahir pada zaman 70-an, hanya dalam 30 ke 35% yang pergi ke sekolah vernacular. Kan? Maka kita kena tanya balik, sebab apa yang membezakan sangat? Apa push and pull factor yang menyebabkan ramai sangat atau perbezaan besar sangat di mana orang keluar dari sistem pendidikan kebangsaan keluar kepada sistem pendidikan alternatif, whether it is vernacular school atau private school system dan sebagainya kan. Maka saya rasa ini secara jujur ini isu ni saja saya rasa boleh jadi satu forum topik lah kan. Betul. Jadi saya bagi kesimpulan lah kan. Tapi saya nak elaborate memang boleh, memang banyak sangat poin yang kita boleh bawa kan. Tapi saya rasa yang paling penting yang kita kena fikir adalah wujudnya push and pull factor kan dari sekolah kebangsaan. Pertama adalah antara pull factor adalah kalau kita tengok dari segi vernacular school adalah ibu bapa rasa dia dapat lebih kontrol. Kan mereka dapat mengawal sekolah itu atau mengawal pendidikan dengan cara yang lebih elok kan, kerana PIBG sekolah mungkin lebih kuat dan sebagainya kan. Itu satu pull factor yang bagus. Kedua adalah mungkin pengaruh ekonomi Cina dan sebagainya kan. The power of Mandarin contohnya menjadi lebih besar di zaman ini berbanding dengan zaman 70-an, di mana China adalah negara yang mungkin kecil dari segi kuasa ekonominya kan. Tapi antara push factors yang kita juga perlu lihat adalah, pertama adalah isu perkauman dalam sekolah kebangsaan itu sendiri. Baru-baru ni ada data atau survey dari Architects of Diversity di mana mereka menunjukkan secara konklusif wujudnya isu perkauman terutamanya dari cikgu-cikgu sendiri kepada anak murid yang bukan Melayu. Kan dan mangsa yang paling utama, paling besar adalah anak-anak muda dari anak-anak kecil dari bangsa India kan. Maka bagi saya ini adalah isu perkauman yang kita perlu hadapi pertama. Kedua adalah kalau siapa yang pernah dengar kempen Tiada Guru, di mana adanya di beberapa sekolah cikgu-cikgu dia tidak hadir langsung. Mereka tidak datang ke sekolah. Adanya juga isu-isu cikgu yang mengeluarkan kata-kata kesat, lawak rogol dan sebagainya kan. Maka cara kita membuat latihan perguruan dan sebagainya untuk memastikan bahawa anak-anak kecil kita belajar dalam situasi selamat tu mungkin dirasakan kurang. Maka ini adalah push factors yang berlaku. Maka kesimpulannya, saya boleh elaborate dengan lebih, tapi saya nak buat kesimpulan lah. Tak nak ambil masa yang panjang sangat. Kita tidak boleh mansuhkan sesuatu perkara tanpa memperbetulkan apa yang kita nak
kita nak mainstream kan, atau kita nak jadikan, mungkin kita nak naikkan sekolah kebangsaan, tapi sebelum kita nak mansuhkan alternatif yang lain, kita perlu perkukuhkan sekolah kebangsaan dulu. Kita Betul. perlu melihat kembali, dan data ini semua ada pada KPM. Kalau penyelidik atau akademik pun mereka tak dapat akses kepada data ni kerana semua dikawal rapi oleh KPM. Maka KPM sendiri kena tanya diri mereka, apa sebab zaman 70-an hanya 30-35% yang masuk sekolah vernacular atau sekolah alternatif, tapi zaman sekarang sampai 80% masuk kepada sekolah yang alternatif dari sekolah kebangsaan. Maka mana silapnya? Apa polisi yang jadi isu di situ? Bagaimana boleh kita pertingkatkan latihan untuk cikgu-cikgu, pertingkatkan kualiti sekolah kebangsaan supaya lebih ramai masuk kepada sekolah kebangsaan dan menjadikan sekolah kebangsaan itu pilihan pertama. Dan bagi saya, kalau katakan kita dah mencapai tahap di mana majoriti besar rakyat Malaysia memilih sekolah kebangsaan as the number one choice lah kan, saya rasa tak ada siapa yang akan objek, tak ada siapa yang akan marah menentang kalau kita mansuhkan sekolah swasta atau sekolah sekolah vernacular atau sekolah tahfiz dan sebagainya. Mungkin kalau kita nak masukkan semua ni, orang pun takkan marah, takkan okey je, sebab sekolah kebangsaan ni dah cukup hebat. So kesimpulannya, kita perhebatkan sistem yang utama dulu, baru kita fikir tentang nak mansuhkan yang lain. Baik, sangat menarik tu Saudara Tharman, sebab pengalaman saya pula, mungkin saya yang lahir tahun Gen X macam saya ni, kami punya pengalaman sekolah rendah adalah pada tahun 70-an begitu. Saya sendiri, sekolah saya tu dulu adalah masa saya Darjah 1 tahun 73, sebelum tu dia adalah sekolah rendah jenis kebangsaan Inggeris. Jadi bila menjadi sekolah rendah kebangsaan itu, cikgu-cikgu saya masih lagi pelbagai kaum, banyak lagi gunakan bahasa Inggeris, dan classmate saya, kawan-kawan kelas saya pun ramai daripada banyak bangsa, dan saya kira itu mungkin bila kita dapati kualiti sekolah kebangsaan memang jauh lebih baik daripada sekolah-sekolah vernacular. Saya ingat lagi sekolah-sekolah macam mungkin SRJK Cina dan juga Tamil di estate-estate tu dah macam hidup segan mati tak mahu. Jadi sekolah rendah kebangsaan tu yang jadi sangat popular, dan di situ memang kita lihat kualiti pendidikannya juga ketika itu antara yang terbaik lah. Jadi saya rasa itu satu pemerhatian yang sangat-sangat penting untuk kita bincangkan. Okey, saya sebenarnya kepada panelis yang risau, kita dekat chat room kita tu ada mungkin ada 4-5 orang saja, tak perlu risau, kita buat recording ni dan kita akan letakkan di Akademi Dr. Har. Jadi dia tidak akan terlepas begitu saja. Jadi Arham, sila panelis yang terakhir untuk menjawab soalan-soalan yang paling susah lah saya rasa kan. Sila Arham. Okey, YB Said. Soalan ni dia ringkas tapi selalu diperbincangkanlah tentang dasar Bumiputera. Kalau kita lihat dengan peluncuran RMK 12 baru ni pun ramai yang mengatakan bahawa in terms of economic benefits tu, seolah-olah kita kembali ke zaman Tun Razak dulu bila dia launch DEB, dasar ekonomi baru. Dasar-dasar yang memberi kelebihan kepada Bumiputera tu sekali lagi dimasukkan dalam RMK 12. So bagi YB sendiri, adakah YB merasakan dengan adanya polisi dan juga dasar yang memberi keuntungan kepada satu pihak ni boleh menjamin muhibah di Malaysia? Jawab YB. Tak susah ni, boleh. Okay, alright, okay, best. Tapi saya nak sentuh dulu sebelum boleh soalan tu pada soalan untuk saudara Tarma tadi pasal sekolah vernacular tu. Pasal kebetulan hari ni kan saya bincang dengan kawan saya tu. Ya. Jadi menariknya, dia kata dia ada seorang sepupu, anak sepupu dia tu masuk ke sekolah kebangsaan. Tapi sekolah kebangsaan dia kata memang tak ramai budak India, kurang budak Cina, ramai budak Melayu lah dia kata. Jadi bila dia masuk sekolah kebangsaan, dia dibuli. Dia dibuli, dia kadang-kadang hilang pencil box dia. Lepas tu kadang-kadang anak-anak India dia ada tanda kan di dahi dia tu, ikut acara sembahyang dia. Jadi kadang-kadang dia tepuk di dahi. So perkara-perkara tu berlaku. Mungkin saudara Tama tak sebut tadilah. Tapi ada berlaku, dibuli dan sebagainya. Dan malah kadang-kadang guru pun tak kisahlah berkenaan dengan mereka.
Jadi mungkin kalau pasal sekolah vernacular ni maksudnya dia mungkin adalah laluan untuk yang bukan Melayu. Mereka sendiri ada, yalah betul dari segi bahasa ibunda itu saya setuju. Bahasa ibunda ni penting untuk mendapat pendidikan yang lebih berkualiti. Cumanya ialah dia akan, ini persoalan mungkin tak tanya dalam tadi, adakah dia melebarkan lagi nilai muhibah, bukan nilai muhibah, merapuhkan lagi nilai muhibah di Malaysia. Kerana kita ada sekolah yang berbeza, kemudian kita ada sistem yang mungkin berbeza juga. So kat situ mungkin nanti boleh tanya soalan seterusnya lah kepada Saudara Tarma. Okey, baik pada soalan ni. Dari segi hak Bumi Putera, kita sebagai parti lah, saya dari Parti Keadilan Rakyat, memang kami adalah parti pelbagai kaum. Kami ada orang Melayu, ada orang India, orang Cina. Kita pun dari segi visi, dari segi misi, nilai-nilai trust parti pun memang sangat-sangat menekankan berkenaan dengan masyarakat yang adil, berkenaan dengan keadilan sosial, keadilan ekonomi, hapuskan rasuah politik, merentasi kaum dan agama, etnik, kumpulan etnik. Jadi maksudnya mestilah ada pandangan yang juga mewakili aspirasi parti. So oleh kerana itu, bila sebut tentang hak Bumi Putera ini, khususnya dalam agenda ekonomi, saya rasa kita dah kena move forward daripada apa yang telah kita lalui sebelum ini. Bila dasar ekonomi baru tahun 70, tahun 70 lepas, 70-71 begitu, dia sepatutnya ada pencapaian, patutnya ada 30% kan. 30% untuk hak Bumi Putera, maknanya Bumi Putera itu ditingkatkan dari segi taraf hidup, sosioekonomi mereka. Tapi kalau kita lihat apa yang telah disebutkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini dalam RMK 12, iaitu hanya 17.2% saja. Selepas 30 tahun. Jadi ada masalah. Ada masalah berkenaan dengan dasar yang digunakan oleh negara sejak daripada tahun 70. So oleh kerana itu saya rasa kita memang kena ubah. Kita kena ubah dasar ini. Baik. Dan kita memang kena berubah daripada dasar yang melihat dari segi kaum kepada dasar yang melihat dari segi keperluan. Dari segi needs based. Ya, maksudnya berdasarkan keperluan. Kalau katakan memang di kalangan kaum ataupun di kalangan kumpulan etnik, orang Melayu paling ramai. Tetapi tak semestinya orang Melayu semua yang mendapat haknya, kerana ada juga di kalangan orang Melayu yang elit, yang kaya, yang sudah maju, yang sepatutnya membantu orang Melayu yang miskin, yang susah. Dan ada juga di kalangan orang Cina dan orang India yang juga miskin walaupun peratusnya kecil banding orang Melayu. Tapi kalau kita berdasarkan kepada keperluan needs based tu, maksudnya kita dapat bantu benar-benar mereka yang miskin. Yang memerlukan, yang miskin, yang susah, walaupun dia orang Cina, walaupun dia orang India. Jadi maksudnya tanpa kita mengurangkan sedikit pun berkenaan dengan hak orang Melayu ataupun hak Bumi Putera. Sebab perkara ni sensitif. Nanti bila kita kata macam tu, orang kata, ini liberal ni. Ini nak menghakis hak Bumi Putera, hak orang Melayu. Ya, perkara ni telah termaktub dalam perlembagaan. Ya, keistimewaan itu. Maksudnya tidak ada, bagi saya kita menjunjung perlembagaan itu dan apa yang disebutkan. Tapi dari segi kesaksamaan, dari segi keadilan sosial, dari segi keadilan ekonomi, iaitu adalah satu prinsip yang sangat-sangat penting dan besar dan mesti difahami dalam konteks yang baru. Saya ingat lagi, sebenarnya sejak tahun 2008 lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri telah pun mempelopori satu agenda ekonomi Malaysia, AEM dipanggil. Dan menurut agenda ekonomi Malaysia tersebut, itulah dia tadi, berdasarkan kepada keperluan, kepada needs base, bukan hanya berdasarkan kepada kaum semata-mata. Sebab bila berdasarkan kepada kaum, kita dah nampak hasil dia. Yang kaya tu terus makin kaya lagi. Dia dapat projek mungkin dia bagi 10%, lagi, mungkin 20% dia ambil, 30% dia ambil. Jadi yang akhirnya ketirisan, kebocoran tu berlaku, yang sepatutnya dapat juga, tapi sebenarnya kurang daripada apa yang sepatutnya dia perolehi. Baik. Jadi bila kita sebut tentang kesenjangan tadi, saya sebut awal tadi,
ya, dari segi gap tu, jurang yang ada antara yang kaya dengan yang miskin, dengan jurang perkawaman, jurang wilayah antara Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung, itu pun berlaku kerana masalah dia hampir sama, iaitu kerana ada yang tamak, ada yang haloba, ada yang gila kuasa, gila sebagainya, menyebabkan walaupun ada dasar, tapi dasar tu tidak berjalan dengan baik lah. So pertama memang kita kena ubah dulu needs base. Yang kedua, kita kena pastikan dasar itu diikuti daripada top sampai bawah sekali, sampai bottom. So penyampaian all this while, daripada awal lagi, kerajaan tukar pun memang kita sebut tentang delivery kan. Kita sebut tentang penyampaian. Saya rasa ini pun satu cabaran besar lah kepada kita dan kepada negara. Kalau kita nak move forward, maksudnya kita pertama kita kena ubah dasar tu. Yang kedua, kita kena pastikan supaya dasar itu boleh dilaksanakan mengikut KPI, mengikut saranan yang telah dilaksanakan. Bukan hanya face value ataupun retorik, ya, ataupun slogan semata-mata, tapi daripada bawah, daripada atas sampai bawah. Saya rasa yang ini orang yang terlibat lah, maknanya mereka akan faham. Bila kita dengar taklimat misalnya berkenaan dengan RMK 12, saya sendiri tengok dan banyak orang komen, betul. Sebenarnya kita ni ubah goalpost je. Kita banyak ubah goalpost. So we change the KPI, we change the target. Ya, dulu kita tak boleh meet, so kita turunkan target itu. Dan kita kata kita sekarang boleh meet target yang baru. So I think kita tak boleh lagi allow this to happen lah, ya, daripada berulang lagi, because generasi akan datang akan bertambah buruk keadaan dia kerana apa yang telah berlaku sekarang. Baik. Alright. Baik. Itu dulu. Terima kasih sangat, ya. YB kita, Ustaz Arham, boleh kendalikan soal jawab agaknya. Kita juga boleh meminta orang kata panelis bertanya sesama mereka juga, kan? Ustaz Arham, silakan. Itulah, kalau ada antara penonton yang nak tanya, silakan. Dan juga kalau antara panel mungkin nak macam yang Dr. Has sebut, bertanya antara satu sama lain boleh juga. Kita ada ad. Saya nak sebut dulu siapa yang ada ni. Ada Ed, Alfi, Encik Faris, ya, Aisyah, Farah Nabilah tu, dan juga Amir dan juga Alif, ya. Kalau mungkin ada yang nak bertanya kepada salah seorang daripada panelis, silakan. Nak bertanya, nak bagi pandangan. Tu Ed nak tanya tu. Sila. Okey. Silakan. Saya invite to speak. Okay. Alright. Okay, ada dengar ke? Dengar? Loud and clear. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Yeah. Saya dengar daripada awal tadi. Tapi itulah, takut ada terdapat pandang. Nak minta penjelasan lah daripada sama ada panel ataupun siapa-siapa kawan-kawan yang ada dalam ni lah. Bila menyebut tentang perpaduan ni, dia kalau tengok, even saya yang dah 30 tahun hidup kat Malaysia ni, saya rasa perpaduan ni satu resepi penting lah dalam negara ni kan. Sure. Jadi persoalan yang besar ialah, kalau benda ni resepi penting, adakah perlu, wajib ke tidak, kita perlukan satu mekanisme untuk mengawal sebarang tindakan berkenaan dengan perpaduan ni. Contohnya, adakah perlu kita pada akta keharmonian kaum, apa benda yang seperti yang biasa orang sebutkan lah. Jadi nak tanya panel, kalau boleh ada YB Syed Ibrahim di situ saya nampak. Jadi nak tanya, kalau YB setuju tak, adakah perkara ni perlu dibangkitkan, memandangkan kalau kita dapat lihat negara lain pun banyak je kaum, banyak je agama, even lebih banyak kepercayaan berbanding dengan Malaysia kan. Jadi macam mana negara lain buat? Adakah kita perlu rujuk juga benda-benda macam tu? Itu je soalan. Terima kasih. Okay. Saudara Alfi pun angkat tangan. Terima kasih, ya, saudara Ed. Tapi kita minta mungkin YB ikut, ya, untuk menjawab soalan tu, dan nanti Encik Alfi pula, ya, dan Farah pun mengangkat tangan juga. Sila YB. Okey, terima kasih kepada saudara Ed tadi yang bertanya pasal apa dia panggil mekanisme, mekanisme untuk kita kawal ataupun untuk kita memastikan muhibah keharmonian ni. Sebenarnya dari segi apa dia kaedah-kaedah lah,
kita kena tengok keseluruhan, saya rasalah. Sebenarnya dari segi kesedaran, pendidikan, dari segi dasar, juga berkenaan dengan undang-undang. Jadi tadi yang disebut oleh saudara Ed tu ialah berkenaan dengan undang-undang, iaitu berkenaan dengan Akta Keharmonian Kaum. Saya tak silap saya, memang perkara ini telah dibawa dalam parlimen, tapi tak, rasanya belum diluluskan lagi berkenaan dengan Akta Keharmonian Kaum. Kalau dalam negara-negara lain, misalnya mungkin di Singapura, mereka ada sebut untuk mengekalkan, akta mengekalkan keharmonian kaum akan diperkenalkan. Itu pun sama juga, akan diperkenalkan. Ini pada bulan September, baru-baru ni lah, 4 September, awal September. Jadi maknanya kalau misalnya ada sesiapa yang misalnya menjejaskan keharmonian kaum, maka dia boleh dikenakan tindakan. Dia boleh didakwa kerana melakukan kesalahan di bawah akta tersebut. So ini dari segi kaedah hukuman lah. Cuba itulah, ada banyak perbahasan lah berkenaan dengan perkara ini. Apakah yang dikatakan menjejaskan keharmonian kaum? Adakah melalui perbuatan, melalui bahasa, melalui tindakan, perbuatan tadi? So benda ni dia mesti ada satu definisi yang betul, yang tepat. Kerana kita tak nak juga perkara ini disalahgunakan, semata-mata untuk misalnya mengekang dari segi kebebasan bersuara, kebebasan untuk memberikan pandangan. Jadi oleh kerana itu, saya rasa perkara ini masih lagi menjadi perbahasan lagi. Itulah Wadi, boleh saya celah Wadi? Ya, sila. Saya rasa sebab tadi pun ada banyak panel yang sebut negara kita ni dah berpuluh tahun merdeka, dan even kita dah hidup berkaum, beragama banyak, multiracial ni semua daripada dulu lagi. Jadi kenapa sampai sekarang perkara ni tak boleh diselesaikan lah? Undang-undang, tindakan ataupun sebarang pendidikan yang perlu, berapa tahun lagi kita perlu kan? Sebab anak-anak muda sekarang ni dia mewarisi apa yang orang tua-tua buat. Betul. Jadi maknanya, bila masalah ni tak selesai, makanya ia menunjukkan bahawa orang tua-tua sendiri tak boleh nak selesaikan masalah. Setuju atau tidak? Saya nak jawab yang tu. Sila. Okay. Saya rasa macam ni sajalah. Ya. Kita semua tahu jawapannya. Maknanya, sebenarnya ada satu, kalau macam saya punya analogi adalah macam splinter atau selumbar yang ada dekat bawah kulit kita ni, yang sepatutnya dicongkel supaya dia tidak menjadi abses ataupun nanah. Tetapi ada yang menangguk di air keruh kerana bila benda ni bernanah, and this wound is not healing kan, dia memang serve the purpose of pecah dan perintah tu jadi divide and rule tu. Jadi oleh sebab tu, selagi mana kita mungkin, minta maaf nak katalah, kita dipimpin oleh mereka yang merasakan ini adalah dia punya senjata yang paling kuat untuk mana dalam konteks lain kita tidak ada keazaman politik itu, dan mungkin kita memerlukan anak-anak muda ini. Saya kata terus terang lah kan, ada benda kita boleh warisi dan wariskan, ada benda yang mistake orang tua-tua pula mesti diperbaiki oleh orang muda. So saya kira kita memang kena pastikan dia berhenti ataupun paling tidaknya mampu kita gunakan landscape naratif yang baru. InsyaAllah. Dan pada saya, kalau misalnya kita perlukan akta polisi undang-undang, dianya tidak akan menjadi satu yang cukup kuat jika dibandingkan dia datang daripada internal, maknanya setiap orang kita merasakan perlunya kita menyumbang sesuatu, dan kita harus buang selumbar ni. Ini doktor bercakap lah kan, saya guna analogi begitulah kan. Selagi tu kita tidak boleh untuk ni saya ingat lawatan saya ke Kemboja, ke Phnom Penh. Kita tahu sejarah Phnom Penh di bawah Pol Pot, yang mana jutaan rakyat mereka dibunuh oleh orang-orang Vietnam sendiri kan, dalam rejim Pol Pot itu. Tapi siapa yang pernah pergi kan ke Phnom Penh, kita akan dibawa melawat. It's a dark tourism lah, kita melawat dia punya torture
prison dia tu yang dulu merupakan sekolah. Kemudian lepas daripada itu mereka dibawa ke the killing field yang tempat di mana mereka dibunuh ramai-ramai begitu, dan ianya dijadikan satu monumen ataupun satu orang kata peringatan, dan diceritakan bagaimana keadaan itu untuk menjadi satu bahan peringatan bahawa kita tak mau lagi pergi ke situ. Tapi saya lihat mereka menjadi satu kelompok manusia yang sembuh lah, dia punya luka tu. Dia orang terpaksa akui tu, that happened last time, tapi sekarang kita tak boleh lagi dah. Tapi di Malaysia mungkin kita tak address isu-isu yang saya namakan sebagai defisit sosial tadi, hingga kan ia terus menjadi ibarat nanah tadi tu. Okey, Ed, saya nak terima kasih banyak. Saya nak bagi peluang pada Alfie. Sila. Okey. Sila, Cik Alfie. Testing, boleh dengar ke? You can speak now sebab saya dah jemput. Okay, Baik, sila. ya. Assalamualaikum, selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moderator, creator, panel-panel, YB Syed Ibrahim, Arham, Tarma dan semua. Alhamdulillah, tajuk yang bila saya buka Clubhouse, terus saya teruja dan rasa gembira ya, sebab perkara ini dipersoalkan. Jadi banyak input daripada awal tadi. Alhamdulillah, saya dapat mendengar panel-panel yang cukup bernas malam ini dengan pengalaman dan juga substance. Mungkin soalan saya ini bukan soalan yang berpunca daripada pandangan saya selama inilah kan. Baik. Dilema perpaduan ini sebenarnya seperti bab kata perkataan yang terlalu sering digunakan sehingga kadang-kadang nilai marginal itu merosot, menyusup, menyebabkan kesannya sudah jadi kurang. Jadi bagi pendapat saya lah, dalam negara kita ni, kita satu bangsa kelompok yang penuh adat tata susila. Kadang-kadang perkara itu boleh juga menjadi halangan. Jadi kita banyak tidak membincangkan isu-isu. Sebaliknya kita mungkin menepis, bukan dengan kosong lah, mungkin dengan hujah-hujah yang bernas, tetapi tidak dibincangkan, diketengahkan. Contohnya bagi saya, masalah utama adalah pada intipati. Intipati maksudnya dalam kehidupan seharian bila kita menghadapi banyak cabaran dan kita rasa tertekan dan tercabar lah kan. Zaman sekarang ni banyak trend orang pergi buat meditasi misalnya. Jadi mereka perlu masuk ke dalam dan mencari jawapan di dalam, kerana keyakinan kita jawapannya memang ada. Jadi bagi pihak generasi pertengahan macam saya 50 tahun dan juga generasi muda, yang kita faham ialah rakyat hendakkan solution. Satu mungkin orang dengar orang akan tak terasa tersentuh, tetapi sebenarnya kita masih mencari formula jiwa Malaysia itu sebenarnya. Dengan mengetahui sejarah, jati diri kita semua. Dan untuk itu saya rasa beban yang paling berat digalas adalah bagi pihak bangsa Melayu sendiri. Kerana negara kita wujud di dalam satu lingkungan yang kita gelar alam Melayu yang besar. Jadi sinonim dengan bangsa Melayu itu yang disebut dalam bahasa Melayu. Jadi beban ini yang mereka kena galas. Kalau katakan tadi YB Syed ada mengatakan mungkin masalah dasar kita tidak begitu berubah dengan secara orang kata berkesan kan. Sebenarnya dasar ada, tetapi seperti yang juga diketengahkan oleh saudara Tarma sendiri, iaitu amalan, iaitu pengisian dasar itu yang sebenarnya belum ada. Jadi bagi saya, apa yang kita perlu sekarang adalah kita kena berani memikirkan ideal rakyat Malaysia itu jiwanya macam mana. Jadi ini perlu banyak sentuhan mendalam, contohnya dalam kandungan mata pelajaran. Kita di Malaysia ni kadang-kadang terlalu banyak andaian. Kita andaikan bila perpaduan kewarganegaraan itu kita serapkan dalam mata pelajaran sejarah, bahasa dan sebagainya, benda itu akan hidup dengan sendirinya. Tetapi sebenarnya tidak. Betul. Tidak begitu. Jadi solution dia ialah
forum seperti ini perlu lebih personal dan mendalam kerana orang Melayu ni dia ada agama Islam, agama yang menjawab semua persoalan Ya, dari segi struktur dia. Tapi konten dia belum tentu lagi rakyat memahami. baik, Dia baik. penuh dengan treasure, banyak harta khazanah yang menjawab persoalan bukan saja jati diri dalam rakyat Malaysia tetapi juga untuk dia kenal dirinya dalam konteks Asia dan juga sebagai satu komuniti dalam masyarakat dunia secara amnya. Baik. Jadi kita perlu banyak memulihkan dasar dan juga intipati jati diri rakyat itu sendirilah. Khususnya mungkin tangent dia kepada orang Melayu lah. Baik. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Encik Alfi. Saya rasa itu satu pandangan yang sangat jujur dan mungkin itulah sebenarnya intipatinya. Ya. Maknanya bangsa antara banyak-banyak ni bangsa Melayu yang kena mengambil tanggungjawab itu. Ya. Saya suka bila Tuan Alfi mengatakan beban paling berat dipikul oleh bangsa Melayu itu sendiri. Siapa nak respon? Sikit? Doktor, Ya. kita ada tetamu Cina ya, Mr. Zai. Boleh tak dia panggil dia untuk bagi komen sikit lah tentang masyarakat majmuk ni? Terima Okay. kasih. Alright. Nanti kita bagi ya, Zai. Saya nak kena bagikan Farah Nabilah juga. Kita mungkin dah dekat pukul 11 tapi kita mungkin boleh exit sikit. Terima kasih Encik Alfi. Ada siapa nak respon Encik Alfi punya tak? Sangat penting tu. Ada nak respon? Arham? Respon sikit? Boleh? Saya respon boleh? Okey. Tuan Syed nak respon. Okey. Sila. Okey. Saya rasa itu memang betul. Maknanya Memang apa yang betul. Saudara Alfi sebut tu memang betul sekali. Maksudnya selalunya bila Spot on kita kita cerita kita cerita pasal masalah kekurangan ataupun kehebatan bangsa lain lah, dia orang ni ekonomi orang Cina dan kemampuan-kemampuan dia, tapi sebenarnya kita tak nampak kemampuan yang ada pada orang Melayu yang sebenarnya kesan dia lebih besar, peratus dia lebih besar. Kalau misalnya selalu kita sebutlah, tapi kita kena adunkan Melayu ni dengan Islam. Sebab kekuatan itu ada kepada sebenarnya intipatinya adalah kepada sandaran kepada agama Islam. Betul. Sebab itu kalau kita baca ayat Quran pun berkenaan dengan isu bangsa kan, dalam surah Al-Hujurat ayat 13 selalu sebut ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi kadang-kadang saya pun ceramah baca ayat ni walaupun depan orang Cina, orang India, sebab ayat maksud dia sangat sebenarnya relevan dan juga mencakupi keseluruhan, ya. Dan ayat ni ditujukan bukan hanya kepada orang Islam, kepada orang yang beriman, tapi kepada manusia. Ayuhan nas. Yes, ayuhan nas. Jadi hai manusia, kami ni menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan, jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Orang yang paling mulia di antara kamu ialah di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Maksudnya orang yang paling takut kepada Tuhan. Takut nak tipu, takut nak rasuah. Ya, betul. Itulah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Jadi kalau saya dengar tadi apa yang Saudara Alfi sebut itu, saya rasa dia ada kaitan dengan perkara ini. Maksudnya jika sekiranya orang Melayu Islam terutamanya memahami benar-benar ayat ini, maksudnya dia tidak akan menindas, dia tidak akan menipu dan berbohong dan rasuah dan apa sajalah. Ambil kesempatan. Dan satu lagi ialah ayat ini juga menunjukkan bahawa sebenarnya satu pengiktirafan bahawa kita ni berbilang-bilang bangsa dan bersuku-suku. Dan dita'arafu maksudnya lebih banyak kumpulan etnik itu satu kelebihan. Betul. Kepelbagaian itu satu kelebihan. Kekuatan. Cuma sekarang ni oleh kerana bangsa Melayu ni jumlahnya ramai, peratusnya lebih, semua pemimpin-pemimpin besar adalah orang-orang Melayu. Jadi maksudnya memang betul lah, saya setuju. Dia mesti disandarkan kepada pemimpin-pemimpin Melayu ni lah untuk tunjukkan contoh yang betul-betul. Contoh tauladan yang terbaik. Barulah benar apa yang dibawakan, apa yang disebutkan dalam ayat ini menjadi satu gambaran kepada manusia keseluruhannya. So itu pandangan saya.
Baik, okey. Kita dah agak larut ni, tapi perbincangannya memang mungkin kita kena buat bahagian kedua agaknya, Arham. Tapi okey, Farah, saya nak jemput Farah untuk bertanya tu. Silakan. Dah lama angkat tangan ya. Okay, Assalamualaikum and hi. Good Waalaikumsalam. evening. Ya. Rasanya ada yang gender UK juga ni. Hmm. Okay, sebenarnya bila sebut pasal topik ni sangat panjang lah. Ya, betul. Daripada segi sejarah, and then bila kita nak analisis tu micro level, meso level, macro level. Micro tu dari segi individual lah, macam mana kita as individual berhubung dengan kaum lain. Ya. Meso level dari segi geografi, dan makro adalah dasar-dasar yang disebutkan tadi lah. Baik. Tapi we have and aside from the divide and rule that was done by the British colonial, maksudnya what is happening today is also caused by them, to me lah. But we also have to remember that we are a community before we are a nation. Sebelum British conquer, kita adalah satu community, kita banyak buat trade kan, with each other daripada Arab, Chinese, and we are able to live in peace. Tapi juga saya nak sentuh sikit, because I came from psychology background. Baik. Memang secara psikologinya saya tak tahu kalau dah sentuh ke, sebab saya join kat tengah-tengah tadi. Ya. From intergroup conflict theory, by default kita memang as soon as we are born, kita memang akan terdivided because of kita dah ada in group versus out group punya circle lah. So as soon as kita ada that differences, by default kita memang akan ada grouping kita. So that's the need of the lita'arafu lah. Basically we need a conscious effort untuk actually reduce the tension and get untuk kurangkanlah the grouping tu supaya dia gapping dia tu kecil sikit. So basically I trust that this issue memang takes time and dia takes a lot of level. Cuma dari segi dasar tadi tu, yang makro tadi. Yes, on the macro level, for example, ada dua soalan kot mungkin saya nak, tak tahulah nak tanya ke ataupun lontarkan pendapat. Contoh macam Bumi Putra policy, the affirmative action, even though it's it's actually a bit different in Malaysia, because affirmative action is originally meant for the minorities, tapi dekat Malaysia it's meant for the majority. And it is actually supposed to be a temporary measure masa kita buat NEP dulu tu kan. So tapi because they said that we want to reach equity because of the divide and rule, the economy of where the British put Chinese, making them better off economically. Tapi maksudnya sekarang kita dah 64 tahun independence and we are still using the same reference, which is saham between Malays, Chinese, India, and we are looking at the top. So macam to me we should really revise this reference, because the graph is moving. Ada Chinese yang top tu, ada yang top 1% ada yang menurun, ada yang menaik. So we really like macam Syed Abirahi YB sebut tadi lah, we need to go to the need base. Cuma masalahnya kat sini to me is the politician themselves juga, because we have been living in the people are living in fear due to this race based agenda. And bila kita tak ada lita'arafu tu, automatically the people become scared lah. So itulah, I think Akta Keharmonian Kaum tadi is an interesting measure that we can look at. Also, okay, so itu point lontaran pertama lah, berdasarkan berkenaan dasar tadi tu. Cuma sebab dia akan raise, sometimes dia akan digunakan as a political tool. Ni mulalah semua ni agenda untuk mengurang kuasa Melayu, Islam, dan macam kita nak fight for ISET and then RUUK. So it has always been politicized. Right. How do we cope this? Like, how do we enlighten the people so that they are not being, they can realize that it's being used as a political tool. Itulah, itu yang pertama. Dan yang kedua berkenaan sekolah tadi, sekolah vernacular. I agree with Tarma's points.
Cuma saya ada soalan sebab bagi saya lah sebagai rakyat Malaysia yang biasa yang pergi ke sekolah menengah kebangsaan, saya rasa on the micro and meso level, the harmony can be built organically lah. Maksudnya dia lebih harmoni kalau dia berlaku secara sendiri, secara alami. Maksudnya kita tak perlu push benda tu kan dekat society. So kalau diorang tak dapat macam, if we don't have this integration, I feel like maksudnya secara organik di zaman sekolah, in the education level, I feel like the tension will still be there lah. Macam I understand the point, the factors. Yeah. Cuma I think we should macam start to think how to integrate better so that they can integrasi tu betul-betul berlaku secara organik ya, bukannya correct. not just superficial and force on gitu kan ya. Baik. Especially on sekolah menengah ni level lah. Baik. Maybe tu soalan. Okay. Saya mungkin nak bagi tadi pada Zai tadi tu dah keluar. Sorry ya Shikin, maybe dia dah pukul 11 ni mungkin dah ni. Tapi I think perbincangan kita sebenarnya sangat jujur ya, dan I guess we know ya kat mana sebenarnya masalah yang sedang kita hadapi ni. So Farah tadi ya memberikan dalam konteks macam mana kita nak tukarkan or basically make the Malay less insecure lah kot. Okay Farah, kalau macam tu, dan juga okay. betul kan, dan agaknya we should be more confident lah kan, that this is not going to, in fact agaknya kalau kita lebih menunjukkan ya akhlak kita dan juga how inclusive we are, this will only meant for the better sebenarnya ya. Kita tak ada, we got nothing to lose sebenarnya but more to gain. Okay, dan Tharma, you want to respond on the school yang Farah cakap tadi? Okay. Boleh. Saya rasa pendapat Farah ni benar, and I agree with her dalam banyak perkara kan. Dan sebenarnya bila berdasarkan isu nak bawa penyatuan dan sebagainya, memang as I said earlier juga, saya pun produk sekolah kebangsaan kan. Memang saya setuju bahawa sekolah kebangsaan adalah bagi saya adalah cara terbaik. Cuma dia terlalu banyak sangat isu yang kita perlu selesaikan dahulu sebelum kita memanggil untuk, saya rasa dia ibarat ni lah kan, saya bagi analogi yang mudah lah kan. Kalau saya nak jual pizza atau nak jual burger kan, lepas tu kalau saya rasa penjual burger ni ramai sangat orang pergi beli burger dia, tapi orang tak suka pizza saya sebab pizza saya mungkin bahan dia tak fresh, atau cara saya tak jaga kebersihan, atau layanan saya memang kurang ajar dengan customer dan sebagainya. Tapi instead of improving my product, saya nak haramkan burger tu kan, saya nak mansuhkan burger tu. Itu situasi dia kan. Maka saya cuma harapkan bila kita bercakap soal sekolah atau bercakap soal vernacular atau swasta dan sebagainya, emphasis yang paling utama bagi saya adalah bagaimana kita boleh perhebatkan semula sekolah kebangsaan, menjadikan dia hebat semula untuk menjadi pilihan utama kan, supaya bila orang fikir sekolah yang berkualiti, pendidikan berkualiti, pilihan utama mereka adalah sekolah kebangsaan. Itu pertama. Kedua adalah kita perlu berfikir pendidikan itu bukan saja di sekolah rendah, bukan saja di sekolah menengah, tapi dia satu sistem kan. So apabila kita adanya, saya bagi contoh ya, di mana kita adanya macam contoh yang YB bagi tadi kan, di mana anak muda yang merasakan okay, kalau saya masuk sekolah kebangsaan pun boleh beasiswa, boleh masuk sekolah universiti kebangsaan atau universiti awam kan, juga akan saya masuk juga institusi-institusi ini. Jadi aku nak masuk kalau saya tidak dapat manfaat dari segi higher education atau dari segi pekerjaan dan sebagainya, maka saya memang secara asas bersetuju, tapi we have to think big picture untuk menyelesaikan masalah ini. Itu emphasis saya. Shikin, kita mungkin memang kena repat ni ya. Rakan-rakan semua dah agak lewat. Shikin, you want to respond to any of Farah ke ataupun Encik Alfie tadi ya, punya input dan juga add, sila. Tak ada, nothing much for me because mostly they are talking about the Malay part, right? Yeah, so I have no issue on that. Thank you. Maksudnya Shikin, maybe I have another question sikit. Bila kita bincang tadi tu, do you agree with it or you feel that it is not really your issue because yes. If in that case, if it's in my opinion, right? Yeah.
For Sabah, it's totally different than Semenanjung. I would say that because, like, for Chinese, they really into Chinese schools. If you Alright. want to abolish this, it won't happen. Right. Okay. Obviously, yeah. Baik, baik. So, maknanya dapatan saya malam ni daripada input Shikin, actually there is actually deep gaps yang sebenarnya mungkin kita tak nampak daripada surface ni, dan we might need a different discussion a webinar on this agaknya Shikin untuk huraikan lebih lagi. Okay, Arham, kita mungkin kena wrap up lah ya. So maybe Arham dulu, sila wrap up, kemudian saya akan gulungkan. Silakan. Pertamanya mungkin terima kasihlah kepada semua panel dan juga semua yang hadir mendengar pada malam ni. Pelbagai input yang kita terima, yang kita dapat untuk perbincangan, dan kalau saya nak conclude ringkas, isu ni isu yang memerlukan kerjasama semua pihak lah. Paling kurang macam kita hari ni walaupun kita tak dapat jumpa fizikal, at least dekat media sosial ataupun di dalam bentuk digital virtual ni kita boleh berhubung antara pelbagai bangsa dan kaum juga. Dan tentang tadi disebut banyak tentang lita'arufu, untuk bersaling berkenalan tu, saya teringat ada satu sekolah, tak silap saya sekolah Al-Amin Gombak kot ataupun Bangi. Dia sekolah macam tadi kita sebut sekolah swasta yang satu kaum kan, sekolah agama. Tapi apa yang mereka buat untuk lita'arufu ni, untuk berkenalan sesama kaum yang lain, mereka buat lawatan ke sekolah jenis kebangsaan Cina. So macam tu bagaimana mereka berinteraksi lah kan. Mungkin dekat sekolah mereka tu tak ada bangsa lain, tapi apa mereka buat, cikgu dia bawa satu sekolah, satu kelas pergi jumpa ke sekolah yang sebelah, yang sekolah jenis kebangsaan Cina, dan untuk dia merealisasikan lah, bukan setakat teori belajar di sekolah, tapi biar ada physical interaction. And so itu banyak benda sebenarnya boleh dibuat lah kan, walaupun kita ada kekangan yang macam-macam. Dan kemudian kita pun tadi bincang tentang keperluan akta, mungkin itu di peringkat kerajaan lah kan, tapi di peringkat kita yang orang biasa ni sebenarnya banyak benda yang boleh dibuat untuk kita cultivate the muhibah punya spirit dalam diri kita kan. So itu yang diperlukan lah, insyaAllah. Okay, terima kasih. Terima kasih Arham. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada YB Syed Ibrahim ya, kepada Puan Putli Asikin dan juga saudara Tanma. Jadi mungkin ya kita boleh berbincang lagi. Pada saya gelanggang telah dibuka. Kita mungkin boleh tambahkan lagi dalam forum-forum yang boleh kita anjurkan ya. Dan mungkin saya nak kembali kepada satu saranan tadi oleh Prof Ulung tentang kita kena melihat perpaduan sekarang dalam kefahaman terkini, yang mana terkandung di dalamnya adalah perpaduan yang kita idam-idamkan ya, juga yang kesepaduan ya, yang merupakan mekanismenya, dan penyatu paduan itu yang sentiasa menjadi usaha ya. Namun kita kena kenal pasti defisit sosial tadi ya. Arham kata satu yang baru yang didengar. Yang ini adalah elemen yang perlu kita rungkai, cari penyelesaiannya dari masa ke semasa dengan penuh ya, kesungguhan, keazaman, iltizam dan keikhlasan untuk meningkatkan tahap kesepaduan kita. Ya, dan ini mungkin 10 tajuk besar ya, defisit sosial. Dan oleh sebab itu, usaha penyatu paduan kita itu mesti berasaskan kepada pengurusan defisit sosial ini. Dan untuk melaksanakan usaha penyatu paduan itu, kita perlukan tapak integrasi. Ini kita mungkin tak sebut, tapi kita dah banyak tadi sekolah ya, mungkin di kalangan ya, tempat kerja kita ya, dan supaya setiap defisit sosial itu akan dapat kita uruskan di situ. Dan tapak integrasi itu ya, rakan-rakan, adalah satu ruang abstrak dan fizikal yang menemukan pelbagai ya, pihak berkepentingan ini untuk sama-sama mencari penyelesaian. Dan kalau kita sendiri tak ada ruang ya, common ground untuk kita ya, secara abstrak dan secara fizikal itu, tentu sekali penyatu paduan itu tidak dapat kita laksanakan. Formula untuk membina dan untuk melaksanakan tapak integrasi ini ada 3 pula. Tawar-menawar, bargaining ya, perundingan, negotiation. Dan saya remember ya, when negotiation happen, nobody leaves that negotiation happy. Maknanya kalau kita berbincang dan sebenarnya lepas perbincangan tu kita rasa alah tak bestnya kan, di situlah ada negotiation ya, sebab masing-masing terpaksa melepaskan ya sedikit daripada apa yang dia
mahu supaya ya negotiation itu berlaku dan mediasi, ya, iaitu bila adanya ada mitigation di situ kalau adanya perkara-perkara yang ni. Jadi dan contoh ikonik untuk tapak integrasi sebenarnya sudah ada, iaitu Perlembagaan Persekutuan kita, rukun negara kita, sekolah kita, dan yang paling penting saya rasa tapak integrasi itu adalah dalam hati setiap kita. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi, ya, terima kasih YB Syed Ibrahim, ya, Puan Puteri Asikin, ya, Saudara Tarma, dan juga rakan moderator saya. Saya ucapkan terima kasih pada Farwina dan Syifa sebagai technical support untuk Clubhouse discussion ini. Kepada semua yang sudah hadir dan menunggu sehingga ke saat ini, terima kasih, ya. Mudah-mudahan ini dikira sebagai satu amal soleh, ya, apabila kita meluangkan sedikit masa untuk memberikan, mewakafkan sel-sel otak kita untuk memikirkan tentang urusan ini, dan insya-Allah idenya tidak sia-sia. Okey, so saya akhiri dulu di sini, dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bulan depan insya-Allah. Okey.